Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala masih tahu umur lagi. Apakah hari ini dapat kita berpuasa hari yang ke-29 daripada Ramadan 1437. Berarti Ramadan akan meninggal kita sehari atau dua lagi. Dan siapa yakin di dalam kita yang akan kata kita terdapat dan jumpa lagi dengan Ramadan tahun yang lagi akan datang. Kami dalam masa setahun. Waktu lagi dalam bulan Ramadan pun ramai manusia yang siapa aja meninggal magai pada dulu pada dan begitulah seterusnya. Jadi kita alhamdulillah masih diberi peluang untuk boleh hidup lagi, dan dari ini pula masih diberi peluang untuk berpuasa, diberi peluang untuk dapat mari semaya berjemaah ramai-ramai di dalam masjid dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan mengingatkan diri saya sendiri dan hadirin yang saya kasihi mengenai dengan sebab-sebab yang membawakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumaat lepas yang semaya Jumaat di sini kita dapat mengingat, dapat bayangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Fadilatul Dr. Mirwani. Kamera dia, klon dia belum bawa seolah-olah bagi kita dikampak dengan rahmat Allah. Dia bayangkan bagaimana minumnya yang diminumkan oleh orang gago, makan dia yang diberi makan pada orang gago. Maka ada baiknya kita sentuh, kita bakal mengingat diri kita masing-masing dalam pertemuan kita pada kali ini kena dengan sebab-sebab yang mana Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis An-Nabawiyah cerita yang pada kali lepas pun saya sudah mengajak kata marilah sama-sama kita yakin
kata apa yang diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim dan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu semuanya akan berlaku itu apa yang diceritakan. Jadi daripada ayat-ayat, daripada hadis-hadis Rasulullah, maka para ulama mari urai, mari tulis. Saya pun tak kata daripada saya sendiri, selain daripada ada bahawa ulasan yang dibuat oleh para ulama. Jadi ulama mengatakan sebab-sebab yang nak bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu secara umumnya sebab-sebab ini boleh dibahagi daripada Allah, yaitu sebahagian sebab-sebab yang membuat seorang itu jadi kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada iman kepada kufur. Waktu akan dengan Allah sepanjang-panjang tak akan dapat keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sebab yang sebahagian lagi, sebab-sebab yang buat seorang itu jadi pasif, tak adil. Waktu buat dia kena masuk dengan dulu untuk nak cuci, untuk nak bersih dosa-dosa yang buat tu, lepas tu pada akhir dia akan boleh menikmati dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulama bagi mari dulu. Lepas tu terperinci mari kepada kata sebab-sebab awak jadi kumpul apa dia kata. Awak kata manusia tu akan kekal dalam Allah. Iaitulah asyirku billah, syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan hak lain lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan Allah, sama di segi uluhiyah atau sama di segi sifat. Sama segi uluhiyah artinya dia percaya kepada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada Tuhan lagi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dulu. Tak ada ku, tak ada kursi dengan siapa. Segi sifat tu sama. Allah satu je. Dan tak ada segala sifat-sifat kesempurnaan yang ada atas Allah Subhanahu Wa Taala itu ada pada benda lain. Maka kita terpaksa dulu jauh daripada perkara yang membawa kepada kita terjatuh dalam kesyirikan itu tadi. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi jannah. Siapa syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan jumpa dengan syurga. Dia diharamkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak akan temukan nikmat sekejap. Ya kan? Kita terpaksa yakin kata kita di akhirat nanti dua tempat. Kalau kita kena jumpa pastilah kita tak lepas. Iaitu tempat azab, tempat nikmat. Moga-moga kita semua ni digolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempat nikmat insya-Allah, iaitu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah letak dalam kepercayaan kita kata ada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau ada benda lain yang bersifat seperti sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersifat-sifat sebagaimana. Lebih ingat Pak ulama kata makin ubah lebih ingat pergi cari tu bomo lebih ingat pergi ke hospital lebih ingat
Beringatkan itu celek masuk dalam kepala kata buat hara buat ini kita hilang bila kepala tak sakit atau bomo sikit tu Masya Allah sungguh kan hari dia apa hilang kan di bagi ubah marah kita diminta supaya kita ubah kalau kita belum yakin untuk bomo kita kena cari dia kan dia mungkin orang yang duduk dalam majal dia duduk dalam bagi ilmu dia tu saya bagi dia jalan-jalan untuk menghindari penyakit itu tapi mungkin dia yang menghindari itu sebab ayat pertama iaitu syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita percaya kata yang lain pada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sifat-sifat sebenarnya supaya sifat apa ada waktu tu yang lain lagi. Jadi syirik ni buat seseorang itu akan berkekal dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Al-kufru billahi azza wa jalla atau bi malaikatihi atau kutubihi atau rusulihi atau al-yaumil akhir atau qada'illahi wa qadarihi. Kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya kata Tuhan itu ada. Tak percaya kata Tuhan itu ada. Itu makna kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya kata mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar mari itu ada. Tengok di kita pun ada mereka yang Allah hantar mari. Kerana ada nak kita akan berlaku. Tak percaya kata kita amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya ke Quran masalah. Itu mana kufur kafir. Tak percaya tentang rasul-rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar mari. Adalah hatta rasul mari dok hatta belum dengan berbagai-bagai macam-macam mukjizat yang kita tak ada hidup sekali bersama sekali dengan Rasul pun nah mukjizat Rasul itu masih kekal masih kita boleh yakin sampai hari ini kata apa lagi nah kalau kita dah jumpa dengan para Rasul tu yang pertama sebab tu limpah dunia orang yang telah bagi pada Rasul kau Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam benda-benda yang luar biasa fikir pada akal kita tak fikir tak sama dua Rasul para oleh aulia kalau maha terbagi yang kita boleh tengok ke mata kepala kita ulang pun benda yang kita berbagi ni fikir tak sampai dengan kepala kita supaya tengok budak-budak umur 4-5 tahun boleh ingat orang sampai 37 orang jalan atau muka Eropa ini sampai gari itu untuk jalan di batas. Betul orang main wayak kita tak ada masa nak percaya ke apa. Apa main wayak atau gari itu untuk jalan untuk jalan. Padahal dia khususnya Allah yang bagi ke dia. Nah benda yang otak dan akal kita fikir tak dapat. Fikir oleh cuba dengan mukjizat-mukjizat yang Allah SWT bagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya rasul-rasul yang lain. Benda fikir tak sampai. Tiba-tiba kita mulai terengkar benda tu, tak percaya benda tu, tak percaya Quran. Tak percaya kita Tuhan, tak percaya Quran, tak percaya ke Rasul ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita dengar cerita kami besok penuh baca hadis kami dalam majlis ini. Kami orang Kristian boleh jumpa dengan raja, temu dengan raja kelih mari duk dengar Rasulullah berkuaya sifat-sifat raja berimej dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia tahu yang jumpa tu kan Allah suasana luar biasa naik gari penuh angin bawah yang kita berhenti di satu bulan mana bulan jumpa dengan raja raja ada kelik mari dengan Rasulullah berkuaya para sahabat-sahabat Rasulullah tak pernah jumpa dengan raja
masuk Islam satu kan percaya semua kata Muhammad ni ada dengan bahang-bahang lain masuk Islam. Atau dengan hari bangkit hari akhirat tak percaya juga dengan adanya hari bangkit. Sedangkan Quran ada cerita, hadis ada cerita kata kita akan bangkit semula. Akan kira amalan yang kita buat ni ni apalah kita buat ni. Pasal kata orang tak tahu, pasal kata orang tak nampak. Pasal kata kita depend, pasal kata kita panggil ni ego lah kan. Tapi akan dikira, akan dihisap dalam akhirat esok. Kerana kita akan bangkit semula hari kiamat kan. Tak percaya nak kotor kodah yang kotor mari. Itu pun termasuk dalam al-kuf. Kufur. Tak percaya. Bahkan kufur Quran ayat tiga-tiga nyata-nyata saudara. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirin 'azaban muhina. Itu penyakit kufur. Nah, Allah satu penyakit yang kita alhamdulillah telah dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk campurkan itu bahasa beriman dengan Tuhan. Satu nikmat yang ada nak tanding dengan mana-mana nikmat tu. Kekayaan, dia cantik dia semua dah. Nah, iman insya-Allah akan bawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan Tuhan perlu juga beriman dengan para malaikat, perlu kena beriman dengan kitab-kitab ayat tu yang ada dua mari, kena beriman dengan rasul-rasul kalau Tuhan hantar, beriman dengan kita akan ada bangkit pula ada hari akhirat, dan kena yakin dengan qada dan qadar yang didatangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kufur terhadap benda tersebut, itu adalah merupakan satu sebab yang membawa kita akan menuju kepada neraka wal iyaz billah. Ingkar fardhi syai'in min arkanil Islam al-khamsah. Juga masuk pada kata benda yang bawa kita itu hadap neraka juga. Dok ingkar mana-mana fardu daripada rukun-rukun Islam ilmu. Rukun Islam ada 5 kali. Mengucap 2 kalimah syahadat, artinya mengaku kata tiada ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkar itu bakal tu fardu semaya mai. Tak percaya kata semaya tu. Nah, difardukan. Karena tak semaya, semaya. Tak ada fardu tak ubah. Etikot dengan hati gitu. Kadang-kadang dia tu kita dengar waktu Allah mai tapi dia ubah hujung. Tak apalah, tak ada fardu. Kerana yang fokus semaya dah tak fardu. So orang ni kan fokus semaya dah pasal. Begitu tapi kata-kata macam tu jadi keliru tu. Karena semaya adalah satu fardu, satu rukun daripada rukun Islam. Daripada rukun-rukun Islam. Tak ada terikat. Zakat masalah. Ingkar zakat, tak percaya tentang kata kena ada keluar zakat dan sebagainya. Ingkar rukun Islam. Puasa Ramadan, tak percaya ingkar, tak jam tak sih puasa Ramadan. Haji, modal tu, tuai pengaguh molek, tak jam buat haji. Sebab dia tak percaya kata haji itu satu rukun. Sudah. Masuk dia kata ingkar satu fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun salah satu daripada perkara-perkara yang pasti kita kena mengingati diri kita masing-masing dan mengingati apa panggil ni keluarga kita dan masyarakat kita. Tak boleh kita ingkar benda dah jadi satu rukun daripada rukun Islam.
Al-istihza billah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab juga buat sendok-sendok, buat main-main dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Au bidinihi, ulama kata, atau dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Buat ejek-ejek, buat main-main, buat sendok-sendok, buat sendok-sendok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ejek-ejek, main-main, sendok-sendok. Ulama kata ini pun salah satu sebab yang membawakan dia atau akan menuju kepada syurga dan tak akan boleh tumpul kepada syurga. Sendok-sendok, sendok-sendok tidak main. Dengan agama, dengan Allah, dengan Rasul. 2-3 benda tu, 3 benda penting. Tak boleh nak buat main-main, nak buat lekeh-lekeh. Nak lekeh-lekeh, nak main-main tak boleh. Sabullah ta'ala au dinihi au rasulihi pun tak boleh juga. Sab itu mati. Mati tu mati. Ilmu mati lagi, ilmu kata hidup. Sebab kita orang jenis mati ni pun ilmu celaka, ilmu kuat tu. Yang ada hati Nabi besar kata celaka kepada benda masih makhluk lain pun tak patuh. Oh, celaka kosong. Angin misalnya, kata ke angin ini celaka ke angin. Kok tegas-tegas sini sabullah au dinihi au rasulih. Mencelakakan Allah subhanahu wa ta'ala atau agama Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasul Allah subhanahu wa ta'ala kata mari. Itu untuk kita mengingatkan diri kita masing-masing benda-benda yang buat kita akan hidup dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala tak tubi-tubi. Al-hukmu bighairi ma anzal Allah mu'taqidan annahu aqrab ila al-haq. Memang ada ni ambil hukumnya yang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala tu mari hukumnya selain daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tu asal kata hukumnya hak tu hak lain pada hak Tuhan mari hak lain pada hak Nabi buaya tu lebih penuh lebih betul aqrab ila as-shawab. Bahaya juga ni. Dalam masyarakat kita yang kita mungkin ada boleh katakan mata kepala kita sekarang ni. Lebih lagi bab sako bab tu. Kita ambil undang-undang matu mari untuk tertib mari dibakar. Bunuh sako semua. Tu buaya dalam ada duk buaya ada pasal tak. Tak ada di mana we. Aku manu nak duduk tino anak-anak tino bagi dua sedangkan ku manu cuba orang juga mana dia apa lah. Artinya usaha nak ambil hukum orang lain atau yang waktu tu orang lain pada Nabi dah buaya untuk nak mari buat hukum ni. Ni kriteria yang ternyata wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika hum kafirun. Maksudnya orang kafir macam tu. Batulah nak hukum satu hukum ni nak kena baca klik dulu kata ni hukum ni waktu ada kita. Waktu ada hukum dah. Hukum ni yang kita hukum tu. Kalau waktu ada ni tu. Tak ada pasal atau lain lebih comel, hal lain lebih molek dah. Pasti kenyataan pun sampai hari lagi dah tu sungguh. Nampak pada kita disebut anak tino lebih pada anak jantan. Pada ni sikit pada anak jantan pasal ni. Ada yang makna sebagai itu mungkin kita tak tahu. Waktu ulama semua bakal kaji bakal keluar ada keluarga ada kaji berterus saya sampai kiamat mungkin ni tak habis. Kelak ketiba baru-baru tak habis. Tak habis. Al-nifaq ni kata-kata cerak dah. Munafik juga salah satu daripada benda yang wahai kata seorang itu akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alamat-alamat nafik itu kata dalam hadis itu iza haddasa kadzab
janji yo kalau janji. Kalau kecek paham. Kalau orang apa begini tahu amanah buat dia kena. Terus tengok kepada alamat-alamat. Ulama kata syok tentang syok dia tu 50. Syok tentang barang waktu yang waktu memang waktu tu syok percaya tak percaya. Atau berita ke apa hikayat ke cerita apa pagi ni kisah dia waktu yang pagi tu percaya tak percaya tu bagi syok masuk dia kata munafik juga. Masuk dia kata munafik juga. Asyak fima anzalallah itu salah satu daripada alamat nifaq. Karahatu billah wa rasulihi. Rasa tak kena, rasa tak suka, rasa benci terhadap hukum ni Tuhan. Karahatu zuhuri Islam wa intisari ahli. Kau nampak orang Islam nak benar, nampak Islam buat pun dia jadi tak senang hati, tak sedap tu. Tu. Kalau berlaku talabul fitnah baina muslimin itu masuk oleh alamat nifaq apa? Dia bisa cari nak buat timbul juga fitnah sesama orang Islam. Pada mana bakat depan. Bakat tak jadi lembik. Wa tafriq bainahum bisa menjadi pecah. Bisa menjadi pecah tu sering nampak jadi ada satu tu. Mahabbatu a'da'il Islam wa immatil kufr. Kena suka kasih pada seteru-seteru Islam. Kena kepada orang kafir, pada orang kafir bagi pada orang Islam. Nasyu ara'ihim mukhalifah Islam. Kaca tersebar kaca tu. Apa panggil ni? Duk sebar pendapat orang yang duk berlawan dengan Islam. Hidup sebar, hidup cek kita kata. Hidup makin umum pada orang Islam. Itu alamat-alamat yang membawa kepada kata boleh hukum kata seorang itu munafik. Kerana munafik ni berzahir nampak kata dia Muslim, kata dia orang Islam, tetapi dalam sungguh lah lain. Lah lain. Itu alamat-alamat yang mana saya dapat ambil mari daripada kulasah ulama-ulama kita buat mari atau itu adalah perkara-perkara yang membawa kepada seorang itu akan kekal dalam Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tak berani kata makan apa panggil ni minumnya az-zatum wa yusbu qaulun tu. Duk makan tu. Ada pun sebab-sebab yang buat dia kena masuk neraka dulu tapi akhirnya akan boleh tubik di hadap syurga pula. Ni pun kalau kita tengok di sini dalam masyarakat kita ni mungkin kita boleh jumpa dengan mata kepala kita sendiri juga. Kerana dia kata salah satunya ialah hukum walidain. Hukum al-walidain dan kepada dua ibu bapa. Tapi hari ini dia kata tak jadi panjang lah dengan aku tu. Tapi tak jadi panjang pun kena pergi kecak, kena dulu. Kena pergi cuci dulu, rapi dulu. Kok nak dulu. Lepas tu para pemaju kita tengok oleh masyarakat kita ni dan manusia yang tak ada kena bukti itu. Tak kena bukti itu. Kita nak ada lalu video, malu video. Tapi bahawa dia tua berasa susah, berasa bosan, berasa seram. Sebab tu kita tengok dalam Facebook, dalam kapal tu dah. Masya Allah, dunia ni. Anda untuk mandi, waktu mandi, boleh kata kepala berbeza dengan apa tu? Facebook tu. Mau tua mungkin tak pak tua tu. Tak pak mau tua. Tak ada cara. Tak ada cara buat.
hijau nak tinggal tu tinggal tu padahal kalau orang itu dia uzur atau sakit jangan tinggal segala-gala. Tapi pemari orang-orang kita orang ni, tapi hak yang berlaku dalam masyarakat, saya boleh tengok dengan mata kepala saya dah. Hak biasa waktu berlaku kepada orang tua ni, yo di dunia ni boleh tengok. Di dunia ni boleh tengok dok pada takut dia. Kalau tak sungguh pun kalau tengok dok tu yakin kata ni sebab orang kampung pakai kata belah tu tengok ngamuk dia ngampok dia ada kaya dia ada ngamuk model ada orang kereta kat bawah tu ngaji model pok tu tidur cari makan sendiri supaya orang boleh mampu rumah sendiri dia tengok malam tak ada hujan tak ada apa ni tak ada alamat apa lakar tu dan tengah pukul lah malam tujuh bawa mokok tu balok tu balok dah ni sakit orang gagak bawa balok sampai sampai dua balik pun balok dua tu malam belakang dulu boleh ya sebelah orang kampung makan kata belakang ni berbuat terhadap itu pak punya makan-makan beringat lah biar lagi nak boleh syurga Allah tu pun Allah kaki orang tua timur tu kena pisah lah buatlah mana orang tua tu kereta kalau tak ada kereta daripada orang tua mungkin kita kena jumpa dengan azab Allah dulu lah kalau nak boleh syurga pun tu ukur walidain ini yang kedua qati'atur rahim ini sebab-sebab yang kena dibersih dulu tak ngaku seterus tapi kena dibersih dulu qati'atur rahim putuskan adik-adik putus bori kalau bagi buat baloh dah kacak mudah-mudah tu baloh adik-adik baloh bori qati'atur rahim ini pun satu sebab dan sebab pesen ini kita nak tengok sungguh-sungguh dalam masyarakat kita ni buku tak ada jadi besar pun kadang-kadang dengan tanah sebuju kadang-kadang dengan sekarang bagai buat punya perbalahan boleh antara dua gading menjaga anak-anak benda ni dan sebagainya hubungkan silaturahim itu suatu benda yang besar di atas aklul riba makan duit rebo kalau duit bentai kalau duit kapur bau rebo akan menjadi ada hasil yang masuk daripada duit bentai itu rebo itu kena jaga-jaga lah kan rebo perlu rebo juga dalam masyarakat kita ini sebab itu kena bisa cek tengok hati supaya membersihkan harta kita tu jauh pada rebo tu hati tengok hati benda bisa mana rebo tu panggil rebo tu dan aklu mali yatama itu kamu apa panggil harta makan harta yatim harta budak kecil boleh ditipu mari pada pesaka orang tua dia meninggal kita tidak ngomong kita tidak makan ini pun satu bahaya yang paling besar yang kita tengok itu dalam masyarakat kita di hari ini. Sebab itulah kita tengok berbagai-bagai perkara yang berlaku dalam masyarakat, perkara yang luar biasa yang tidak pelik kerana kemungkinan timbul daripada benda-benda yang kesalahan kita lah juga sebagai Tuhan ingat ni kita mungkin ni atau sebagai Tuhan aku bagi tu doakan para penghuni yang duk hijau dengan benda-benda yang bagi apa panggil masyarakat menjadi bunuh. Syahadat zur biasa jadi saksi bohong. Benda tak sungguh dia jauh sanggup untuk menjadi saksi untuk pergi penghayat. Itu pun salah satu pada benda yang dalam masyarakat kita ni apa panggil ni
kita dengar timbul kita sendiri kata usaha untuk menjadi saksi dan lehat makin umpuh ya kata. Dan di beberapa kali lagi saya rasa tak patutlah untuk mengumumkan lagi walaupun maklumat ada depending, tapi oleh kerana masa dan masing-masing ada kerja untuk kita nak meneruskan lagi pekerjaan kita hari ini. Semoga apa yang disebut itu tadi menjadi manfaat untuk kita mengingatkan diri kita masing-masing supaya kita dapat jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap itu adalah dari kejadian saya sendiri. Aku qauli hadza